Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan mengenai masyarakat Cina di Malaysia. Kumpulan kami yang terdiri daripada 4 orang ahli iaitu Satishwaran, Jacinta Liza, Ann Minisha dan Olia Resi. Hai semua, saya Ann Minisha. Hari ini saya akan membentangkan ciri-ciri pengenalan masyarakat iaitu masyarakat Cina di Malaysia. Seperti yang kita ketahui, budaya masyarakat terdiri daripada pelbagai komponen seperti sistem keagamaan, politik, adat istiadat, bahasa dan sebagainya. Budaya juga mempunyai kaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat manusia. Menurut Herskovits yang menganggap budaya ini sebagai sesuatu yang diturunkan secara generasi ke generasi dan konsep ini juga dikenali sebagai konsep organik masa lalu. Asal-usul masyarakat Cina di Malaysia. Menurut sejarah, pergerakan masyarakat Cina di Tanah Melayu bermula sekitar abad ke-19 yang bermula di Melaka, di mana Melaka pada masa itu berkembang sebagai pusat perdagangan dan diikuti oleh Pulau Pinang dan juga Kuala Lumpur. Selamat sejahtera semua, saya Jacinta Liza, anak perempuan Joseph, nombor matriks 283756, akan membentangkan tentang pakaian tradisional orang Cina. Pakaian tradisional masyarakat Cina di Malaysia didasarkan pada pakaian tradisional Cina yang pada mulanya berlapis dan dihiasi dengan benang emas dan sulaman sutera. Cheongsam, kemeja, Shanghai dan samfus masih dipakai dalam upacara. Sebahagian besar pakaian tradisional masyarakat Cina masih dibuat di China menggunakan bahan sutera dan brokat berwarna cemerlang dengan hiasan benang emas dan perak. Sampai hari ini, pakaian tradisional Cheongsam atau pakaian panjang yang selesa dan bergaya biasa dilihat. Cheongsam sering mempunyai layar tinggi, kancing bau, pas di pinggang dan belahan di kiri dan kanan. Dalam bahasa Kantonis, pakaian tradisional Samfu pula menandakan baju dan seluar. Selain daripada Cheongsam, ia adalah pakaian wanita warisan Cina. Ia popular dalam kalangan wanita pertengahan umur dan juga mereka yang bekerja di ladang, lumbung atau di rumah. Selain itu, saya akan berkongsi tentang masakan tradisional Cina. Budaya makanan masyarakat Cina adalah keunikannya. Budaya makanan masyarakat Cina yang merangkumi tahu, tauco dan kicap. Bahan ini kemudian akan dirawat dengan rempah-rempah Melayu seperti kayu manis dan daun ketumbar. Mooncake adalah makanan khas Cina Malaysia. Asal usul kek ini dapat ditelusuri hingga akhir dinasti Yang ketika orang Cina menggulingkan penjajahan Mughal. Hidangan biasa di acara kuih bulan adalah kek bulan itu sendiri. Mereka selalu berbaris dengan tanglong sempena majlis ini. Menurut tradisi, kuih bulan ini diberikan kepada Dewa Dapur untuk memastikan bahawa Dewa Dapur tidak dapat menyampaikan berita buruk kepada Maharaja of Avon kerana dia tidak dapat membuka mulutnya kerana memakan kuih bulan. Asalnya, kek bulan ini sangat penting pada penduduk Cina Malaysia. Hidangan dalam budaya Cina biasanya terdiri daripada 2 atau lebih komponen utama seperti nasi sebagai sumber pertama yang ditambah dengan hidangan sayur-sayuran, ikan dan daging. Selain itu, masyarakat Cina Malaysia menikmati masakan tradisional Cina dan juga masakan Melayu, India dan Barat. Tidak banyak orang Cina Malaysia yang adalah vegetarian dan kebanyakan orang Cina Malaysia beragama Buddha. Masakan Cina Malaysia mempunyai persamaan dan perbezaan dengan masakan Cina di China. Masakan Cina Malaysia sebanding dengan masakan Cina Selatan termasuk hidangan Hokkien, Kanton, Hakka dan Teochew. Beberapa resipi tradisional Cina telah dikembangkan balik melalui penggunaan bahan-bahan tempatan atau dengan penubuhan baru ke dalam hidangan lama. Sehubungan dengan Tahun Baru Cina, masyarakat Cina Malaysia menggunakan Siusying, hidangan yang kebanyakannya berasal daripada Kuala Lumpur.
Cina Malaysia yang menunjukkan unsur-unsur dari komuniti lain seperti pengaruh kepedasan masakan Melayu yang dapat dijumpai dalam penemuan tempatan seperti mi kari, kari ayam dan cili ketang. Makanan gabungan Melayu Cina terkenal di kalangan masyarakat bapa dan nyonya atau peranakan. Hidangan seperti laksa dan mi siam menunjukkan pengaruh masakan peranakan. Selamat petang dan salam sejahtera kepada rakan-rakan semua. Nama saya Sati Iswaran, anak lelaki Jaya Chandran. Seterusnya saya akan membuat pembentangan mengenai agama yang dianuti oleh masyarakat Cina di Malaysia. Majoriti masyarakat Cina di Malaysia beragama Buddha ataupun beragama Tao. Selain daripada itu, hanya 9.6% masyarakat orang Cina beragama Kristian. Sebilangan 0.7% telah memeluk Islam. Selain daripada itu, setelah masyarakat Cina menetap di Tanah Melayu pada masa itu, para pendatang mengambil pendekatan pragmatik terhadap agama, merangkumi aspek pragmatik Buddhism, Taoisme dan pemujaan nenek moyang. Seterusnya mengenai adat perkahwinan masyarakat Cina di Malaysia. Masyarakat Cina mengamalkan dua jenis perkahwinan, itu perkahwinan eksplisit yang diatur oleh ibu bapa atau orang tengah dan perkahwinan tersirat di mana lelaki dan wanita memiliki kebebasan untuk memilih pasangan mereka. Menurut adat perkahwinan Cina, ia terdiri daripada beberapa tahap termasuk merisik, pertunangan dan akhirnya upacara perkahwinan. Gaun pengantin lelaki dan gaun pengantin perempuan di mana terdiri dari bahan sutra dan disulam dengan benang emas secara tradisional dipakai oleh pengantin lelaki dan perempuan. Gaun ini biasanya dia akan dihiasi dengan pelbagai hiasan di mana gaun pengantin harus dalam berwarna putih, merah atau kuning untuk melambangkan keharmonian. Memakai pakaian hitam, biru atau warna abu-abu ataupun warna kelabu melambangkan sebagai simbol kematian atau bergabung. Nama-nama masyarakat Cina di Malaysia. Dalam budaya Cina, nama terdiri dari 3 kata. Yang pertama adalah nama keluarga, frasa kedua adalah nama generasi, adik-beradik dan saudara mara. Nama pecah ketiga adalah nama untuk menangani diri sendiri. Sistem penamaan yang baik harus mempertimbangkan makna unsur yin dan yang dan berdasarkan formula matematik Cina. Seterusnya mengenai adat resam kematian masyarakat Cina. Kematian ibu bapa adalah upacara yang sangat penting dan mahal yang mesti ditanggung oleh anak-anak. Keranda yang bagus, tanah perkuburan yang baik ataupun terkenal dan pakaian kematian yang indah semuanya memerlukan perbelanjaan kewangan yang besar. Selepas pengebumian jenazah, banyak lagi upacara akan dilakukan seperti kebiasaannya membakar palang kertas dan alat-alat sebagai bekalan untuk orang yang meninggal dunia di akhirat. Salam kepada semua, saya Oliarsi, anak perempuan Muniandi. Nombor matrik saya 283889. Hari ini saya ingin membentangkan tentang perayaan budaya Cina. Yang pertama, Tahun Baru Cina. Tahun Baru Cina diperhatikan bukan hanya oleh masyarakat Cina di seluruh dunia tetapi juga oleh orang Korea, Vietnam, Mongol dan Miao. Hadiah angpau atau surat sampul berwarna merah berisi wang adalah salah satu sebab yang diharapkan oleh kanak-kanak ketika Tahun Baru Cina tiba. Warna merah sampul surat ini menunjukkan nasib baik dan jumlah wang yang terkandung di dalamnya biasanya diperlukan bermula dengan nombor genap. Sebagai tanda keharmonian dan kegembiraan, tarian singa akan dipersembahkan di depan rumah semasa perayaan Tahun Baru Cina. Perayaan Tahun Baru Cina juga dibuat dari hiasan tanglung merah dari pelbagai ukuran dan bentuk yang sering memenuhi kawasan perumahan masyarakat Cina. Untuk menyambut tetamu, reka bentuk dalam rumah serta lampu dan kusing pintu akan dicat merah. Hiasan bunga dan juga berwarna merah akan menimbulkan perasaan perpaduan, kebahagiaan dan keharmonian. Yang kedua, Cap Gome. Hari kelima perayaan ini adalah hari terakhir bulan purnama, menandakan berakhirnya bulan purnama. Perayaan ini berlangsung pada malam 15 bulan pertama Tahun Baru Imlek Cina.
Cap Gome juga dianggap sebagai malam untuk mencari pasangan yang sesuai dalam kediaman. Wanita yang berpakaian elegan dengan mengunjungi kuil untuk mendoakan pasangan yang sesuai. Terdapat juga kebiasaan membuang lemon ke laut atau sungai sebagai doa untuk menarik pasangan. Lemon basah membawa pesanan agar mereka mendapat pasangan yang betul. Untuk memperingati festival Cap Gome, aksi kebudayaan Cina seperti perarakan tanglong, tarian naga atau singa, opera Cina dan pengimbangan bendera Cingge yang besar akan diadakan pada waktu malam. Yang ketiga, Pesta Kek Bulan. Festival Kek Bulan juga dikenali sebagai Festival Pertengahan Musim Gugur, dirayakan oleh masyarakat Cina di Malaysia pada hari ke-15 bulan ke-8 dalam kalender lunar. Bulan biasanya cerah pada masa ini tahun, memberikannya sahat yang ideal untuk merayakan musim menuai musim panas. Salah satu keistimewaan festival ini adalah kuih bulan. Kek bulan dihasilkan dengan adunan manis yang mengandungi biji kacang merah atau dough yang mengandungi biji teratai atau kuning telur masin. Perosak ini diperingati pada hari ini dengan makan malam, kek bulan dan perarakan tanglong. Sebagai simbol kesatuan, kek bulan juga dikenali sebagai kek penyatuan. Seterusnya, masyarakat Cina dalam bidang perniagaan di Malaysia. Orang Cina secara tradisional menguasai perniagaan di Malaysia. Pada tahun 1970-an, orang Cina memiliki sekitar 90% semua kedai, bank dan kilang di Kuala Lumpur, dan pengusaha Cina terus menguasai sebahagian besar perusahaan komersial. Banyak pemilih perniagaan Cina lebih suka menjalankan syarikat mereka secara naluri dan berpusat. Orang Cina dikenali sebagai pengambil risiko. Mereka mungkin percaya bahawa peluang jarang berlaku dan mesti dikejar secara agresif ketika mereka muncul. Ramai orang Cina percaya bahawa dengan hierarki terpusat yang kuat, pekerja menghabiskan lebih banyak masa untuk bercakap dan daripada bekerja. Mereka yang telah mencapai kejayaan besar sering melakukannya dengan mengawal rantaian bekalan dalam perniagaan mereka. Kesimpulan, penduduk Cina di Malaysia mempunyai adat dan perayaan yang berbeza dan kehidupan seharian mereka selalu dipimpin oleh adat istiadat yang diturunkan dari generasi ke generasi. Adat yang merangkumi semua bahagian kehidupan dari kelahiran hingga perkahwinan hingga kematian dapat ditemukan dalam kehidupan semua kelompok Malaysia. Adat dan ciri budaya adalah cara hidup yang diamalkan oleh masyarakat yang dapat menggambarkan ciri budaya masyarakat itu. Sekian, terima kasih.